Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insya-Allah. Adik-adik yang Ustaz Mi kasih sekalian, apa khabar di sana? Sihat? Alhamdulillah. Maka syukurlah kepada Allah dengan menyebut banyak-banyak Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Ta'ala berikan kesihatan. Yang paling best sekali adik-adik bila kita dapat duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala hari ini. Okey adik-adik, sekarang kita nak masuk kepada tajuk tingkatan apa kak? Yes, tingkatan 2. Tingkatan 2. Tajuknya ialah manisnya persaudaraan. Adik-adik dah sedia dah? Okey, cantik. Kalau adik-adik sedia, adik-adik kena buka buku teks, tengok buku teks dan tengok pada muka surat 21 ya. Sebagaimana di paparan ni, muka surat 21, dan kita akan mengkaji tajuk ini, manisnya persaudaraan. Okey? Dah sedia adik-adik? Are you ready? Yes. Okey, sekarang kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah kerana Engkau mengumpulkan kami dalam majlis ilmu pada hari ini ya Allah. Berikan kekuatan ingatan kepada kami ya Allah. Kurniakan kebijaksanaan kepada kami ya Allah. Mudahkanlah kami memahami pembelajaran kami hari ini ya Allah. Makbulkanlah doa kami ya Allah. Jadikan apa yang kami pelajari hari ini ya Allah dapat kami amalkan dalam kehidupan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita dah berdoa pada Allah, jadi kita akan jadi rasa tenang, rasa bersemangat untuk belajar. Jadi sebagaimana biasa adik-adik tengok dulu, hari ni kita tengok dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama sekali adik-adik, yang pertama kita akan baca ayat Quran. Yang pertama ni menyatakan intisari ayat. Kita baca Quran, kemudian kita tahu intisari ayat tu apa. Yang kedua, menyatakan maksud tali Allah. Apa maksud tali Allah tu? Okey, yang ketiga, adik-adik boleh menyenaraikan cara mengukuhkan persaudaraan. Yang keempat, menjelaskan 3 hikmah persaudaraan dalam Islam. Berapa hikmah adik-adik? Berapa hikmah? Yes, 3 hikmah kita akan tahu apabila kita mempelajari tajuk ini. Kemudian yang kelima, menyatakan 4 pengajaran ayat daripada tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Okey, 5 perkara ni Ustaz Mina adik-adik kuasai. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Okey, bagus. Boleh, cantik. Okey, sekarang kita akan mulakan adik-adik. Okey adik-adik, kita pergi yang pertama. Di paparan ni sekarang ni adik-adik boleh tengok surah Ali Imran ayat 103. Dah sedia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Okey, ini adalah ayat surah Ali Imran ayat 103. Di merah-merah tu ada bahagian-bahagian tertentu yang Ustaz letakkan sebagai hukum tajwid. Kita ulang kaji saja, tekankan sikit di kawasan tersebut supaya bacaan kita jadi cantik. Okey, tengok. Yang mula-mula kan, yang pertama atas sekali, jami'an, tanwin bertemu dengan waw, idgham. Yes, idgham ma'al gunnah. Kemudian yang kedua, idh kuntum, nun mati bertemu dengan ta, ifa hakiki, bacaan berdengung.
a'da'an. Okey. Tanwin bertemu dengan fa, bacaan berdengung. Yes, ifa hakiki. Kemudian fa asbahtum tum. Okey, mim mati bertemu dengan ba, ifa. Yes, ifa syafawi, bacaan berdengung. Kemudian bawah pula wa kuntum, sekali lagi kuntum, nun mati bertemu dengan ta tadi. Ya, ifa hakiki, bacaan berdengung. Syafahu faratin, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al ghunnah. Tim, dengung, bacaan berdengung. Minan nar, nun bertasydid, nampak? Nun bertasydid, wajibal ghunnah, bacaan berdengung. Kemudian terus fa'anqadhakum, anqadhakum, nun mati bertemu dengan khaf, ifa hakiki, bacaan berdengung. Dan last sekali mim mati bertemu dengan mim, idgham mimi. Okey, utama silain iaitu mim mati bertemu dengan mim, jadi bacaan juga berdengung. Okey adik-adik, kita baca sekali lagi. Kali ini adik-adik ikut bersama-sama Ustaz ni baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pandai adik-adik ikut Ustaz ni ya. Okey, cantik, adik-adik boleh ulang untuk betulkan lagi bacaan adik-adik, insya-Allah. Okey, seterusnya adik-adik boleh tengok di paparan. Ini adalah surah Ali Imran, potongan ayat bersama dengan maksudnya. Kita tengok mula-mula atas sekali, adik-adik boleh tengok Ustaz ni letakkan wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali agama Allah, iaitu agama Islam. Okey, seterusnya bawah dia wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian kita tengok bawah yang ketiga, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu. Allahu Akbar, banyak nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita, kita kenang, maka kita akan rasa syukur. Itu yang penting. Terus yang keempat bawah tu, idh kuntum a'da. Okey, itu a'daan, dan kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Okey, kemudian yang kelima, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Okey, itu yang kelima. Yang keenam bawah tu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah itu, iaitu agama Islam sampai kepada kamu, menjadikan orang Islam bersaudara. Jadi bersaudara macam adik-beradik. Kemudian terus bawah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka. Dulu sebelum datang Islam kepada kamu, kamu dah betul-betul dalam jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Okey, Islam datang menyelamatkan kamu. Ni cerita puak apa? Di Madinah, Aus dan Khazraj. Nanti kita tengok asbabun nuzul dia ya. Okey, seterusnya fa'anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu daripada neraka itu dengan nikmat Islam juga. Seterusnya bawah, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikian Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya. Dan last sekali, la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Ini dia.
Jadi semua ni adik-adik kena tahu, kena faham, kena tengok potongan-potongan ayat dia, sebab nanti ada soalan-soalan berkaitan dengan ini. Okey, selesai adik-adik? Dapat? Cantik, alhamdulillah. Seterusnya, okey, ni asbabun nuzul dia. Yang kedua, asbabun nuzul maksudnya sebab penurunan ayat. Macam mana boleh turun ayat surah Ali Imran ayat 103 ni? Okey, bermula semasa jahiliyah suku Aus dan Khazraj bermusuh-musuhan. Mereka ni bermusuh-musuhan, dilaga-lagakan oleh puak Yahudi pada masa tu di Yasrib sebelum dia jadi Madinah. Lalu Allah Ta'ala datangkan Islam. Rasulullah SAW datang berhijrah ke Madinah. Lalu mereka berjaya disatukan jadi adik-beradik ni. Pada satu masa seorang Yahudi telah membangkitkan, ni sebab tu ayat, tiba-tiba ada orang Yahudi telah membangkitkan kembali permusuhan antara Aus dan Khazraj sehingga mereka hampir bermunuhan. Datang orang Yahudi, dia datangkan satu fitnah sehingga kan kedua-dua ni nak bergaduh, sampai hampir berbunuhan, nak berperang ni. Namun demikian Rasulullah telah mendamaikan permusuhan tersebut. Lalu Rasulullah pun damaikan permusuhan tersebut. Dan last sekali maka turunlah ayat 101 hingga 103 surah Ali Imran. Inilah sebab penurunan ayat dia. Faham adik? Cantik, alhamdulillah. Okey, itulah kelebihannya zaman Nabi dulu. Bila ada masalah, turun ayat, selesai. Okey, mereka berpegang dengan wahyu, insya-Allah. Sebab tu kita pun zaman sekarang hidup atas dunia ni, kita tak boleh pegang dengan kata-kata lain melainkan Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya yang ketiga, maksud berpegang dengan tali Allah. Dia boleh tengok maksud berpegang dengan tali Allah ni apa? Tali Allah menurut Ibnu Mas'ud, agama Islam secara keseluruhannya. Maknanya dalam hidup kita kena pegang Quran keseluruhannya, daripada segala aspek dia. Okey, yang kedua, berpegang dengan tali Allah. Berpegang dengan tali Allah maksud dia berpegang dengan ajaran Islam. Okey, hidup kena berpegang dengan ajaran Islam, barulah selesai segala masalah, barulah tenang kehidupan kita. Sebab kebergantungan kita dengan Allah, dan Allah Ta'ala dah bagi panduan pada kita. Just pegang je ajaran Islam ni, insya-Allah kita akan tenang dunia dan akhirat. Okey, dalil berpegang dengan tali Allah. Ni dia antara dalil yang kita kena berpegang dengan dalil dengan tali Allah. Kita tengok ayat yang pertama ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Surah Baqarah ayat 208. Okey, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Tadi tu, masuklah kamu, maksudnya peganglah Islam. Islam jangan pegang satu-satu part saja. Bab kahwin pegang, kan? Bab benda-benda yang kita suka kita pegang. Tak. Benda yang berlawan dengan hawa nafsu kita pun kita kena pegang. Sebab itu adalah panduan daripada Allah untuk kebaikan kita. Jadi bila kamu dah Islam, kamu kena pegang keseluruhannya. Ni maksud ayat ni. Segala hukum-hukum dia. Jadi dalam hukum Islam semua kena pegang. Jangan yang ni pegang, yang tu tak pegang. Kan? Bab sedekah pegang. Bab benda-benda yang kita suka kita pegang, yang kita tak suka kita tak pegang. Kan? Tak boleh. Kita kena pegang semua. Faham adik? Contoh ada orang, dia bab sedekah dia suka. Okey. Bab puasa dia suka, tapi semayang dia tak nak. Nampak adik? Nampak tak? Dia benda-benda yang dia suka. Bab kahwin suka. Nak kahwin 4 sampai 4 suka. Tapi kalau suruh semayang, tak boleh. Okey dia? Faham yang tu. Jadi Islam kita kena pegang semua keseluruhannya. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sebab syaitan ni dia tunggang nafsu kita. Jangan ikut. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kamu. Faham adik? Jadi bila kita dapat Islam, kita pegang Islam keseluruhannya, itulah yang dipanggil sebagai tali Allah. Jadi pegang sungguh-sungguh, kejap-kejap jangan kita lepaskan. Pegang semua. Okey, seterusnya, Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi
Idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal huma. Riwayat Muslim ni dia bagi tahu apa perumpamaan orang mukmin dalam saling berkasih sayang. Orang mukmin ni bila dia dah masuk Islam, dalam bab kasih sayang, persaudaraan dan berlemah lembut adalah seumpama satu badan. Allahu Akbar. Ni yang kata manisnya persaudaraan dalam Islam. Bila dah masuk Islam, kita ni macam adik-beradik. Nampak dia tulis persaudaraan, macam adik-beradik. Adik dengan abang, abang dengan adik, macam adik-beradik. Berlemah lembut dan seumpama satu badan. Seumpama satu badan, adik-adik bayang. Ni Islam. Bila kita dah masuk Islam, itulah orang kata apa, hubungan kita dengan sesama Islam. Kita tak boleh nak maki dia, kita tak boleh nak kata dia, sebab kita bersaudara. Nampak dia kata apa seterusnya? Iza shtaka, apabila salah satu daripada anggota badan sakit, minhu udun tada'a, badan sakit, seluruh badan, lahu sairul jasadi bis-sahari wal huma, seluruh badan merasai kesakitannya dan tidak tidur lena. Allah, itulah ibadatnya kita orang Islam adik-beradik. Sebab tu manis Islam ni. Adik-adik, sebab tu jangan bermusuh-musuhan. Kita adik-beradik jangan bermusuh-musuhan. Ada masalah kita perbaiki, sebab kita satu badan. Satu kena, yang lain semua tak boleh tidur. Itulah umat Islam dulu. Yang itu yang kita kena kembalikan pada hari ini. Jangan penting diri sendiri, jangan dengki dekat orang. Tu semua musuh yang sangat dahsyat yang syaitan telah tiupkan kepada kita. Faham adik? Cantik, alhamdulillah. Okey, sekarang kita tengok cara mengukuhkan persaudaraan. Macam mana cara nak mengukuh persaudaraan ni, Ustaz? Okey, dia terbahagi kepada 3. Okey, yang pertama hati, yang kedua lisan. Adik boleh tengok ni. Nampak? Hati, kemudian lisan, kemudian perbuatan. Hati tu macam mana? Hati dia ada 2. Pertama, ikhlas. Ikhlas macam mana? Tidak ada sesuatu kepentingan melainkan mentaati perintah Allah dan Rasul. Itu. Bila kita nak mengukuhkan persaudaraan kita, hati kena ikhlas. Aku sayang kamu kerana Allah. Dan kita terus berpegang atas perintah Allah dan Rasul. Selesai. Bila kita tak nampak jahat dia. Nampak adik-adik? Yang kita nampak ialah perintah Allah dan Rasul ialah apa? Kita ni bersaudara. Jadi itulah Islam. Jadi apa salah dia, kita tegur dengan cara yang sangat berlemah lembut. Sebab aku sayang kamu lah aku cerita semua ni. Dia jadi cantik dia. Sebab tu sebelum kita nak tegur orang, sebelum kita nak bercakap sesuatu ke orang, kena niat tu kena betul dulu. Aku sayang dia, barulah akan hadir dan keluar daripada mulut kita perkataan yang penuh kasih sayang. Dia tak akan keluar maki, dia tak pernah keluar mengata, dia tak pernah keluar mengutuk, sebab kita sayang dia. Faham adik? Okey. Yang kedua, bersangka baik. Kita hendaklah menjaga perasaan orang lain dengan tidak bersangka buruk terhadapnya. Allahu Akbar. Kalau kita nampak orang duk cerita buruk pasal kawan kita, jangan. Buang terus sangka buruk tu. Terus kita sangka baik. Terus kita jumpa dia, kita cerita sesuatu yang orang kata apa tadi? Yang tak mencalar perasaan dia. Kita selesai. Kalau dia salah, minta dia taubat. Tu saja. Sebab setiap orang khata'. Kullu bunu Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap anak Adam ni pasti buat salah. Dan sebaik-baik orang buat salah, dia bertaubat. Jadi tugas kita untuk memperbetulkan saudara kita. Jadi hati kena main peranan, sangka baik. Adik-adik, okey, yang kedua lisan. Ucapan salam. Mulut persaudaraan Islam ni macam mana? Setiap kali bersua muka dan hendak berpisah, hendaklah memberi dan menjawab salam. Jumpa senyum, Assalamualaikum. Nak pergi beri salam, berpisah pun bagi salam, jawab salam. Itu antara yang diajar oleh Islam kepada kita. Ni dari segi lisan untuk kukuhkan persaudaraan. Yang kedua, dari segi lisan, bertegur sapa, jangan sombong. Jumpa pun buat tak tahu aja. Tak boleh. Orang Islam bila jumpa adik-beradik, kita jumpa adik-beradik. Bayang, kita jumpa adik-beradik, takkan kita buat tak tahu. Kan? Kita bertanya khabar. Assalamualaikum, apa khabar cik? Assalamualaikum, apa khabar? Sihat? Lama tak jumpa. Macam tu. Just macam tu dapat mengukuhkan persaudaraan kita. Okay adik-adik, muka mesti ada senyum. Senyum. Kalau tengok cerita Piramli, dia punya muka ada senyum. Kan? Jadi kita kena senyum selalu, barulah orang seronok jumpa kita. Okay?
Okey Dek, ni cara kita nak mengukuh persaudaraan. Dan last sekali, perbuatan macam mana membantu mereka yang memerlukan bantuan ini dapat merapatkan hubungan baik sesama Islam. Kita nampak adik-beradik kita, kita bukan adik-beradik pun sebenarnya, tapi Islam ajar kita bila Islam adik-beradik. Bila adik-beradik kita nampak susah, kita bantu tak? Yes, kita bantu setakat mana yang kita mampu. Penting, bantuan sangat penting. Dia dapat mengukuhkan persaudaraan sesama Islam. Tama-tama musim Covid ni, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang tak cukup makanan. Kita kena pantau, kita kena cari orang-orang macam ni supaya kita boleh bantu sekadar kemampuan kita. Okey Dek? Okey. Kemudian seterusnya yang bawah tu, menunaikan solat berjemaah. Ini salah satu cara mengukuh persaudaraan. Sebab bila solat berjemaah, kita tahu siapa sakit, siapa tak sakit. Kemudian bila jumpa, tengok muka kita jadi seronok. Senyum sama kita, jadi hubungan tu cantik. Cuma sekarang tak dapat lah adik-adik sekarang dah 12 orang je. 12 orang je boleh. Kalau Ustaz Mi dekat Perak ni, masjid boleh 12 orang. Allahu Akbar. Tak apa, kita doakan adik-adik supaya Allah Ta'ala angkat semua penyakit ni, musnahkan semua penyakit ni. Satu hari kita dapat solat berjemaah macam mana sebelum ni, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab ini salah satu cara mengukuhkan persaudaraan sesama Islam. Ini salah satu yang cara Nabi buat dulu, menyebabkan Islam macam ni. Dia tak boleh berpisah dah. Okey, cantik dia. Alhamdulillah. Okey, kita tengok spektrum ilmu. Surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat ayat 10. Surah Al-Hujurat ayat 10. Okey, dalam ayat ni maksud dia sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bayang adik-adik sekali lagi, tadi hadis, yang ni dia sekali lagi dia kata, Allah Ta'ala sendiri cakap, orang Islam, bila kamu Islam, adik-beradik kamu dia jadi adik-beradik. Walaupun bukan sedarah daging, tapi kamu bersaudara. Maksud Islam bersaudara, tak kira lah orang tu negro ke, orang tu orang putih ke, Cina ke, Korea ke. Kalau dia Islam, dia adik-beradik kita. Maka damailah antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Kalau mereka bergaduh, damaikan. Jangan bergaduh lah, kan kita adik-beradik kan. Cubit peha kiri, peha kanan terasa. Bagi faham yang tu. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beri rahmat. Allah Ta'ala kata, dengar ni. Bertakwa, dengar ni, aku yang cakap. Kata Allah. Jadi bila kamu bersaudara, jangan, kalau ada di antara kamu bergaduh, betulkan pergaduhan tu. Jangan, bertakwalah kamu, takutlah pada Allah, supaya last sekali kamu dapat rahmat. Alhamdulillah. Ini spektrum ilmu. Faham adik? Cantik, Alhamdulillah. Okey adik-adik, sekarang kita teruskan lagi dengan hikmah persaudaraan. Hikmah persaudaraan ini yang kelima. Hikmah persaudaraan dalam Islam terbahagi kepada 3. Adik boleh tengok di paparan ni. Yang pertama dari segi individu, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat dan negara. Kita tengok individu dulu. Dari segi individu, hikmah dia memupuk rasa persaudaraan dan kasih sayang kepada anggota keluarga dan sesama saudara Muslim. Yang kedua, mententeramkan jiwa kerana semua orang saling menyayangi. Ini betul lah. Ustaz minta terang pun adik-adik boleh faham dah. Bila kita bersaudara, secara tak langsung dia wujud kasih sayang. Bila kita bersaudara, kita rasa tenang. Sebab yang bersama dengan kita, yes, adik-beradik yang pasti akan tolong kita bila kita susah. Okey, dari sudut keluarga, membentuk keluarga bahagia kerana setiap anggota keluarga saling menghormati. Yang kedua, mengeratkan hubungan silaturahim dalam keluarga kerana telah dididik dengan adab dan tata susila yang baik. Yang ni, bila dalam keluarga pula, bila kita bentuk persaudaraan dalam keluarga, bagi tahu kita ni adik-beradik, akan wujud saling hormat menghormati, tak ada dengki, tak ada mengata, tak ada mengutuk. Dia akan datang teguran dengan penuh kasih sayang. Ini akan menyebabkan wujudnya saling menghormati yang Ustaz ni merahkan tu. Dan hubungan silaturahim dalam keluarga kerana telah dididik dengan adab dan tata susila yang baik. Ada adab yang kita ajar tadi lah. Kita bersaudara, satu jasad, so jangan bergaduh. Jadi hubungan silaturahim dalam keluarga tu jadi cantik. Okey, masyarakat dan negara. Dari sudut masyarakat dan negara, membentuk masyarakat yang bersatu padu kerana saling menjaga hati dan perasaan orang lain.
Yang kedua, membentuk perpaduan dalam masyarakat kerana setiap individu mengelakkan perkara yang boleh menimbulkan perbalahan dalam masyarakat. Yang ketiga, negara aman damai kerana setiap anggota masyarakat sentiasa berdisiplin dan bertanggungjawab. Ini masyarakat dan negara. Okey, tengok yang Ustaz ni merahkan. Pertama, bersatu padu. Bila saling jaga hati, kan kita bersaudara, kita akan berusaha untuk jaga hati kawan kita, perasaan kawan kita dan orang-orang Islam yang lain, maka akan wujud satu padu. Okey, yang kedua, menimbulkan perbalahan. Jadi bila kita tahu kita ni bersaudara, kita akan lari daripada sesuatu yang boleh menimbulkan perbalahan. Sensitivity tu kita jauh, kita tak nak sebut pun. Sebab apa? Sebab kita nak hindarkan perbalahan. Yang terakhir, masyarakat sentiasa berdisiplin dan bertanggungjawab. Okey, sebab mereka dah tahu kita bersaudara, jadi setiap apa peraturan yang telah ditetapkan, setiap apa yang telah disebut dalam negara kita, pemerintah kita cakap apa, kita ikut. Jadi ini dipanggil disiplin dan bertanggungjawab. Sebab kita nak jaga semua orang. Macam COVID ni lah, kan? Bila pemerintah kita, kan, negara kita ada pemerintah, kan, semua dah bagi tahu kata semua kena, orang kata apa? Okey, jaga SOP. Jadi kita pun ikutlah. Jaga SOP tu disiplin ke tak disiplin? Yes, jaga disiplin. Nak keluar rumah kena pakai mask, disiplin. Betul tak? Jarak sosial, disiplin. Lockdown, jangan keluar rumah, disiplin. Tu jadi bila kita ikut ini semua, maka negara aman dan harmoni. Kenapa? Sebab semuanya ada satu tanggungjawab, iaitu nak jaga semua orang. Adik? Cantik, alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada spektrum ilmu daripada Abu Al-Asy'ari. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da." Muttafaqun alaih. Maksudnya hadis ni memang kuat, hadis sahih. Maksudnya seseorang mukmin dengan mukmin yang lain umpama satu bangunan yang saling memperkukuh antara satu sama lain. Maksudnya macam ni lah adik-adik. Bangunan yang memperkukuh, saling melengkapi. Apa yang kurang kita tambah, apa yang kurang kita cover. Itu mukmin dengan mukmin yang lain. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey adik? Jelas. Okey. Yang terakhir, ini yang keenam. Pengajaran daripada ayat kita dapat 4. Yang pertama, sebagai umat Islam kita hendaklah, kita dalam ayat pengajaran ni adik-adik mesti nak mulakan dengan sebagai umat Islam kita hendaklah. Kalau tak ada ni, dia tak panggil pengajaran. Untuk jawab soalan nanti Jadi adik kena mulakan sebagai umat Islam kita hendaklah. Hendaklah apa? Bertanggungjawab menjaga perpaduan dalam masyarakat kerana Islam menyuruh umatnya berpegang teguh dengan agama Islam dan tidak berpecah belah. Okey, jadi kita kena jaga perpaduan ni dengan mengikut adab-adab dan tata susila peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam dan melihat nasihat-nasihat agama melalui hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Umat Islam, mukmin dengan mukmin yang lain kena saling memperkukuhkan. Kita dengan mukmin yang lain, kita bersaudara. Kita dengan orang Islam yang lain umpama satu jasad. Itu pun dah cukup nak bagi tahu pada kita, kita mesti bertanggungjawab menjaga perpaduan sebab kita satu jasad. Yang kedua, sebagai umat Islam kita hendaklah menjaga imej umat Islam dengan sentiasa melakukan amar makruf nahi munkar. Nak jaga imej. Jadi setiap yang Tuhan suruh kita buat, yang Tuhan larang kita jangan buat. Ini cara untuk jaga imej umat Islam. Yang ketiga, sebagai umat Islam kita hendaklah kembali kepada ajaran Islam apabila berlaku perselisihan kerana Al-Quran dan hadis adalah sebagai panduan hidup dalam semua aspek. Bila dalam Islam kita jadi saudara Islam, apa yang berlaku semua kena rujuk kepada Quran dan hadis. Sebagaimana yang berlaku di antara Aus dan Khazraj, dah elok-elok Islam, kemudian bergaduh, ditiupkan fitnah oleh orang Yahudi. Lalu apa mereka buat? Bila turun ayat Quran, maka mereka terus ikut Quran. Bila Nabi mendamaikan, mereka terus ikut Nabi. Sebab apa? Sebab pegangan mereka tak lari daripada Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sebagai umat Islam kita hendaklah sentiasa berusaha mengeratkan persaudaraan dalam Islam kerana tuntutan agama dan menepati naluri manusia. Okey, mengeratkan persaudaraan itu adalah sesuatu yang perlu kita usahakan.
Sebab tu ayat Quran tadi kata apa? Fa aslihu baina akhawaykum. Bila berlaku sesuatu pertelingkahan, maka damaikanlah di antara dua orang tu. Sebab itu adalah satu tuntutan. Sebab kita bersaudara, sebab kita satu bangunan yang perlu memperkukuhkan antara satu sama lain, sebab kita adalah satu jasad sebagaimana yang disebutkan oleh Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham adik? Okey, itu saja perkongsian Ustaz Mi pada hari ini. Jadi jangan lupa adik-adik, Ustaz Mi dah siapkan khas untuk adik-adik 25 soalan kuis di bahagian deskripsi di bawah. Yang Ustaz Mi sediakan untuk adik, tekan link saja dan jawab semua soalan. Buat banyak-banyak kali, kemudian sampailah adik-adik dapat 100%. Kalau salah, buat lagi. Kalau salah, buat lagi sampailah adik-adik menguasai tajuk ini, insya-Allah. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi ni agar kita dapat bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Perkongsian sekadar apa yang ada Ustaz Mi ada untuk perkongsian dengan adik-adik. Jika salah dan silap, Ustaz Mi minta maaf. Mohon dikomentarkan agar kita dapat manfaat bersama. Tahniah semua, sampai sekarang adik-adik bersama dengan Ustaz Mi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.